Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan mengajar mengenai bab 2. Kita akan masuk bab 2 biologi tingkatan 5. Okey, jika bab 1 kita belajar mengenai struktur tisu tumbuhan semua tu, jadi tingkat bab 2 kita akan belajar struktur dan fungsi daun. Daun sahaja, specialize dalam daun. Okay, struktur dalam bab ni kita akan belajar yang pertama struktur daun. Okay. Yang kedua, organ utama untuk pertukaran gas. Nombor 1. Nombor 2, dia merupakan juga organ utama untuk proses transpirasi. Dan nombor 3, as we all know, dia adalah fungsi utama ataupun tempat untuk berlakunya proses fotosintesis. Okay, dan tambahannya ialah kita akan belajar juga mengenai titik pampasan. Okey. Kita akan masuk. Sebelum tu cikgu nak awak go through dulu buku teks. Muka surat 27 ni ada fakta yang menarik. Okey, dia kata warna daun sebenarnya bergantung kepada molekul pigmen yang terdapat di dalamnya. Jika daun tersebut mengandungi banyak karotenoid. Karotenoid, maka daun tersebut akan berwarna kuning. Ataupun yang biasanya kalau di negara musim luruh, kebanyakannya daun-daun dia akan warna kuning. Kalau klorofil, dia akan menyebabkan daun tersebut berwarna hijau. Jadi warna hijau biasanya pada musim panas lah, sangat terang kita nampak kan, sangat orang kata very dark green. Sebabnya kita tahu daun warna hijau ni dia ada kepekatan pigmen klorofil yang tinggi, maka dia akan menjalankan proses fotosintesis dengan sangat-sangat efisien, dengan sangat pesat, dengan sangat aktif. Jadi bila musim panas dia sangat hijau, and then dia akan lepas tu musim luruh. Bila musim luruh, dan juga musim sejuk, daun tu akan berhentilah menghasilkan klorofil tu. Jadi klorofil tu nanti dia akan terurai menjadi molekul yang lebih kecil. So bila dah tak ada klorofil, kebiasaannya pigmen lain akan keluar seperti pigmen karotenoid yang menyebabkan daun tersebut berwarna kuning atau pirang. Yang awak nampak warna luruh ni lah, daun yang berluruh ni. Ataupun antosianin yang menyebabkan warna daun menjadi warna merah. Jadi no wonder lah kalau di Malaysia kita akan nampak daun sebenarnya ada bermacam warna, terutamanya bagi pokok puding kan. Kalau pokok puding tu memang sangat banyak lah warna-warnanya. Kalau mak awak gemakan puding, ada puding. Ni puding yang bukan makanan awak imagine puding roti lah apa semua. Pokok puding yang kat luar tu, yang biasa kat sekolah pun ada kan. Biasanya daun dia bukan berwarna hijau, ada warna orange, warna merah. So jangan pula awak ingat dia tak ada fotosintesis. Ada, cumanya pigmen yang banyak dalam daun dia ialah mungkin pigmen karotenoid atau pigmen antosianin. Faham Okay, next. Kita pergi kepada struktur daun. So benda ni daun ni memang kita selalu tengok dekat luar, sama ada awak hiraukan dia ataupun awak tak hiraukan dia kan. So bila dah belajar biologi ni, awak akan jadi lebih sukakan tumbuh-tumbuhan. Sebab tumbuh-tumbuhan ni dia sangat unik dan sangat orang kata menarik untuk dipelajari lebih lanjut. So daun kita dah biasa tengok. Kita tengok satu persatu struktur dia. So dalam buku teks ni macam biasa, kita akan petiklah satu ranting. So awak akan jumpa daun yang lebar ni, yang sebenarnya kita panggil dia adalah lamina. Kemudian dia ada petiole. Petiole ni yang ni lah, yang ni. Hujung dia, tangkai lah, awak kata tangkai. So kita penamakan dia sebagai petiole. Ini adalah petiole ataupun tangkai pada daun tu lah yang memegang lamina. Lamina merupakan daun yang lepeh. Biasanya daun dia lepeh, lepas tu dia nipis. Biasanya warna hijau. Lamina ni kenapa dia kena lepeh? Why they have to be lepeh? Kenapa tak bulat? Kenapa tak sfera macam bola kan? Daun kan? It's very unique kan daun bentuk bola.
Okey, daun dia sangat lepeh sebab kalau lepeh, okey, luas permukaan dia besar. Luas permukaan dia adalah besar. Jadi, bila luas permukaan besar, klorofil pun banyak. Okey, klorofil pun banyak dan dia terdedah. Dia terdedah kepada matahari lah. Kan? Kalau bayangkan, kalau kertas ni, lepeh. Ni, kertas lepeh. Okey, lipat. Okey, lipat lagi lah. Okey, lepeh kan? Okey, ni matahari. Tangan cikgu ni. Besarnya tangan cikgu. Okey, matahari. So, semua bahagian ni akan kena cahaya matahari. Betul? Kan? So, klorofil dia duduk di atas permukaan daun yang banyak duduk atas sini. So, bila dia lepeh, dia akan semua kena. Semua akan kena matahari. Tak ada yang terkecuali. Tapi kalau bentuk dia bulat, cikgu dah ambil daun bunga cikgu dah. Okey, ni kan? Dia ada. Okey, so bila dia lepeh macam ni, setiap bahagian kena. Ni, semua akan dapat. Kalau dia bentuk bulat, okey, cuba kertas ni cikgu buat bulat. Bulat. Okey, siapa yang kena? Atas ni je. Bawah ni kena? Tak kena. Tepi ni kena? Tak kena. Tepi ni kena? Tak kena. Tak kena. Semua tak kena. Pandai kan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menciptakan sesuatu tu mesti ada tujuan dia. Okey, so dia jadikannya sebagai lepeh supaya permukaan dia luas, klorofil yang ada dalam tu terdedah secara maksimum kepada cahaya matahari. So dia dapat jalankan proses fotosintesis dia dengan aktif. Okey. Lamina juga berbentuk nipis, dapat memudahkan gas-gas yang terlibat dalam fotosintesis meresap dengan cekap ke bahagian dalam daun. Okey, satu tadi cahaya matahari. Yang kedua gas. Okey, so kita tak nampak gas kan? So daun cikgu lap sikit lah. Siang dia duduk kat luar banyak habuk. Pencemaran udara. Okey. So jadi bila dia kena cahaya matahari pada masa yang sama, karbon dioksida masuk, senang. Oksigen keluar, senang. Sebab dia lepeh. Satu lagi dia nipis. Okey, memudahkan pertukaran gas berlaku dengan cekap. Jadi ada dua hikmah kenapa dia lepeh. Yang pertama, supaya penyerapan cahaya matahari maksimum. Okey, klorofil itu dapat menyerap dengan maksimum cahaya matahari. Yang kedua, supaya pertukaran gas yang berlaku cekap. Itu adalah keistimewaan. Why daun ni berbentuk lepeh, lamina ni lepeh. Okey, faham Okey. Yang kedua ialah petiol. Inilah petiol ya, ialah yang memegang lamina. Cikgu dah patahkan tadi. Okey, ni petiol. Tangkai daun yang menyambungkan lamina pada batang. Ni batang lah contohnya lah. Okey, pada batang. Petiol yang mengunjur ke dalam lamina membentuk jaringan urat yang menyokong lamina. Ni So, ni petiol ni sebenarnya ni. Betul lah ni. Ni kan petiol. So, dia bila dia masuk ke dalam lamina, dia membentuk sokongan lah kepada lamina ni supaya lamina ni tak kolaps. Cumanya, mungkin pada peringkat yang tengah ni sebagai tulang ni dia tebal. Bila dia dah sampai hujung-hujung lamina ni, dia kecil lah sikit. Sebabnya logically biasa kalau dekat tengah beban dia lebih berat. Okey. Dekat tengah berat, dekat hujung ni dia lebih ringan. Okey, so yang daun cikgu ambil ni ialah daripada kumpulan Monstera Monstera ada banyak jenis. Yang ni family dia adalah family Monstera yang berlubang-lubang lah. Most of the Monstera dia ada lubang kat daun. Sangat unik kan? Cikgu tanam Okey. Jadi selesai struktur luar daun. Next, kita pergi kepada struktur dalaman lamina daun. Ni yang kita tak nampak. Jadi secara roughly cikgu tak boleh nak tunjuk lah. Dalam daun ni, kita tak ada mikroskop elektron yang boleh go through dia ni. Tapi tak apa, buku teks boleh membantu. Okey Struktur dalaman lamina daun, biasanya awak dah tahu. Basically, mesti ada klorofil, mesti ada sel-sel mesofil palisade, mesofil vespine.
Okey, tapi lamina daun biasanya dia tersusun supaya tidak bertindih. Ada tak daun yang awak jumpa dia bertindih-tindih? Ni, tindih, lepas tu dia bertindih-bertindih. Tak ada. Tak ada Tuhan buat daun semuanya tak bertindih. Kalau dia yang seorang duduk sini, yang seorang lagi partner dia mesti sini sikit. Seorang lagi mesti sini sikit. Kan? Okey, dia tidak bertindih. Supaya daun menerima cahaya yang optimum bagi menjalankan proses fotosintesis. Susunan ini disebut sebagai mozaik. Kalau awak tengok mozaik lantai awak kan ada pattern kan. Jadi kita bayangkan daun ni dia macam ada pattern susunan dia. Cantik je ada pattern. So kita panggil dia mozaik. Berbentuk mozaik. Okay? Sudah ada pattern yang tertentu. Okay? Jadi kita pergi kepada struktur dalaman daun. Pada permukaan adalah lapisan kutikel. Biasanya kutikel tu ialah lapisan yang berlilin, kalis air dan lutsina. Okey, kalau tengok Monstera ni macam bersinar kan. Sebenarnya dia adalah lapisan kutikel lah. Jadi dia nampak seolah-olah macam ada wax. Memanglah dia ada wax. Dia ada lilin. Lepas tu kalau awak titiskan air pun dia kalis air. Okay, kalis air supaya air dalam daun ni tak senang keluar ke udara. Kalau air daripada daun ni keluar ke udara dengan senang, nanti dia akan jadi kering, hilang air. Kesian dia kan. So tak ada. Kebanyakan daun, dia akan, Tuhan ciptakan dia ada lapisan kutikel untuk melindungi kehilangan air daripada daun ke udara. Terutamanya pada musim panas macam sekarang kan. Dan lutsina. Lutsina tu maksudnya cahaya matahari boleh tembus masuk ke dalam daun. Okey. Jadi lapisan kutikel ni awak boleh nampak di bahagian atas permukaan daun pun ada. Kalau awak balikkan dia pun ada. Di belakang daun pun ada lapisan kutikel. Okey, dia menghalang daripada proses transpirasi. Okay. Menghalang kehilangan air melalui proses transpirasi. Dan juga lutsina. 3 ciri lah. Berlilin, kalis air dan lutsina. Lutsina untuk apa? Untuk cahaya matahari tembus. Kalis air untuk apa? Untuk elak kehilangan air melalui transpirasi. Berlilin ni kenapa? Biasanya berlilin tu untuk elak serangan serangga. Supaya serangga tak senanglah rosakkan daun kan. Okay. Next. Bila dah kutikel dekat luar, awak masuk lagi dekat dalam. Okay. Semua sel, manusia ke haiwan ke, mesti yang melindungi lapisan pertama dia ialah sel epidermis. Okay. Yang ni epidermis atas. Okay. Dan bawah dia awak akan jumpa epidermis bawah. Okay, boleh. Jadi, yang kedua, the second layer is mesophyll palisade. Palisade ni dia berbentuk panjang. Muncung panjang adalah palisade. P ni kalau cikgu sukalah ingat. Senang nak ingat kan. P tu palisade maksudnya panjang. Bawah mesophyll palisade awak akan jumpa dengan mesophyll berspine. Spine kan kalau kat dapur bulat-bulat kan yang awak basuh pinggan tu. Ke basuh pinggan tak guna spine, guna sabuk kelapa spine dia berbulat-bulat dan dia ada ruang udara. Ni ruang udara. Dia tak rapat macam palisade. Okey. Jadi epidermis mesophyll palisade biasanya dia ada kandungan klorofil yang tinggi. Banyak klorofil pada mesophyll palisade. Mesophyll berspine pun ada juga tapi tak sebanyak mesophyll palisade. Okey. Jadi epidermis atas dia berada di permukaan daun di bawah kutikel. Sel-sel ini biasanya tidak mengandungi kloroplas dan bersifat lutsina. Epidermis dia tak ada klorofil. Dia lutsina supaya cahaya boleh tembus masuk dalam dia lah. Okay. Epidermis bawah pula, okay, dia duduk di bawah daun. Dia ada stoma. Ini speciality dia. Dia ada liang stoma yang dikawal oleh sepasang sel pengawal. Fungsi dia biasanya untuk mengawal kehilangan air. Okay. Kemudian
Sel mesofil palisade, okey, dia tersusun secara rapat. Okey, secara rapat dan memanjang. Dia mengandungi klorofil yang tinggi. Klorofil dia tinggi supaya proses fotosintesis berlaku dengan maksimum. Okey. Mesofil berspan, bentuk dia tidak sekata. Fungsi dia lebih kepada pertukaran gas, karbon dioksida dan oksigen. Tersusun longgar, banyak ruang udara. Okay, memudahkan peresapan gas karbon dioksida dan air dan pembebasan oksigen lah. Kandungan kloroplasnya adalah kurang berbanding dengan mesofil palisade. Okay. Tengok gambar. Mesofil berspan ni dia lebih kepada pertukaran gas. Gas karbon dioksida dan oksigen dan juga air lah. Untuk proses fotosintesis itulah. Okey, kemudian awak ada berkas vaskular. Berkas vaskular ni macam biasa kita dah tahu dia terdiri daripada xilem dan phloem. Xilem mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke daun. Dinding tisu xilem berlignin sebab dia nak elak kehilangan air dan juga dia memberi sokongan mekanikal lah kepada tumbuhan. Phloem untuk food, dia mengangkut bahan organik hasil daripada fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okay, ini berkas vaskular. Okay. So, berkas vaskular ada phloem di bahagian bawah, food for food, dan awak ada xilem di bahagian atas dia lah. Kalau daun ni lah sebenarnya. Ni yang keras ni lah berkas vaskular dia. Dia membawa bahan makanan untuk phloem ataupun dia bawa air untuk xilem. Okay. Cikgu rasa untuk hari ini cikgu nak bagi satu tugasan. Boleh? Best ni aktiviti ni. Cikgu suka. Ini Jadi tugasan awak hendaklah membina herbarium. Okey, herbarium tu macam ni je. Okey, awak ambil tumbuhan dekat rumah tu, dekat luar tu. Apa-apalah, pokok bunga ros ke, pokok bunga raya ke. Okey. Lepas tu awak tampal pada satu kertas. Tak kisahlah nak guna kertas A4 macam nipis. Kalau cikgu lebih suka guna kertas yang tebal. Contohnya kotak ke ataupun manila card ke. Kotak tu saya payah susah nak jumpa ala kulit buku yang kau tak guna ke. Carilah apa-apa yang tebal sikit belakang dia ni. Okey, buat background. Okey, lepas tu awak tampal, keringkan dia. Kita akan keringkan. Tugasannya ni. Okey. Kena cari, awak buka Google tu. Okey, cari taksonomi dia, data taksonomi dia. Okey. Contohnya ini family. Okey, nama kampungnya kita panggil dia bunga raya. Okey, bunga raya kan. Okey, sebenarnya dia dalam family Malvaceae. Nama saintifik Hibiscus rosa sinensis. Pengumpul nama awak. Nombor sampel tu tak payahlah sebab awak tak tahu nombor sampel berapa kan. Okey, tarikh hari ini, tempat dekat mana. Ni buat nota. So cikgu nak yang ni. Yang ni. Okey. So ini adalah projek untuk PBD awak lah. PBD yang pertama. Iaitu menyiapkan herbarium. Sebenarnya kalau cikgu ada sampel, kalau awak minat kan, awak akan buat dia dan jadikan dia frame gambar, letak kat dinding. So nice. Okey, itu tugasan yang pertama untuk bab 2. So itu sahaja untuk hari ini. Kita belajar mengenai struktur fizikal daun dan juga struktur dalaman lamina daun. For our next class, kita akan pergi kepada organ utama pertukaran gas.